bertemu lagi. Kali ini untuk tajuk badminton. Apa yang kita tahu pasal badminton? Okey, ada 7 perkara. Yang pertama, permainan badminton ni kategori jaring, di mana permainan ni memerlukan raket dan juga bulu tangkis. Boleh dimainkan secara perseorangan ataupun berpasangan. Macam mana nak mula bermain? Dimulakan dengan melakukan servis ke gelanggang lawan. Nanti awak akan nampak bagaimana bentuk gelanggang itu. Nombor 4, penerima servis akan mengembalikan bulu tangkis dengan satu pukulan. Kalau awak double tap atau awak pukul 2 kali, tak boleh. Batal. Macam mana tu? Dapat mata. Macam mana nak menang? Mata diperoleh apabila bulu tangkis jatuh di dalam gelanggang lawan. Atau pihak lawan tu memukul bulu tangkis keluar gelanggang. Mata juga boleh diperoleh apabila pihak lawan melakukan kesalahan yang melanggar peraturan permainan. Inilah dia gelanggang dan juga alatan yang diperlukan. Gelanggang ni kita ada, tengok. Gelanggang servis kanan, kita ada garisan tengah. Gelanggang servis kiri. Di tengah-tengah gelanggang ni kita akan ada jaring. Jaring tu diikat pada tiang lah. Dan untuk garisan 2 ni adalah garisan untuk servis pendek. Baiklah, peralatan yang kita perlukan untuk bermain badminton adalah kasut, raket, jaring dan juga bulu tangkis. Servis. Tadi kan dah belajar cara nak mulakan permainan ni memerlukan servis. Ada servis cekap dan juga ada servis cekap jadi bagi kat sini. Servis cekap maksudnya ada 3 servis. Servis kilas, servis pendek dan juga servis tinggi. Macam mana nak buat? Okey, servis pendek dilakukan dengan pukulan hadapan ataupun pukulan kilas. Nampak? Servis pendek ni semua ni dilakukan dengan pukulan hadapan. Ini masuk pukulan hadapan. Ini maksud terbalik. Ini maksud pukulan hadapan untuk servis pendek. Nampak cara raket itu dipegang dan juga melakukan servis. Untuk kilas, lihat tangannya. Cara tangan memegang raket itu membuktikan itu adalah servis kilas. Tangan dikilas ke belakang. Kalau servis tinggi dilakukan dengan pukulan hadapan. Okey, cara permulaannya lebih kurang sama. Tapi nampak tak tinggi? Yang ni servis pendek tadi macam ni. Cara nombor 1 ni pun lain. Baiklah, seterusnya itu tadi servis nak mulakan permainan. Sekarang kita ada pukulan. Pukulan hadapan dan pukulan kilas digunakan bagi bulu tangkis yang pukulan rendah ke dalam gelanggang. Caranya, kalau pukulan hadapan, umpama kita memukul bulu tangkis dengan telapak tangan. Kalau pukulan kilas, memukul bulu tangkis dengan bahagian belakang tapak tangan. Masa melakukan pukulan hadapan ataupun pukulan kilas, apa yang penting ialah kaki dominan bergerak ke arah bulu tangkis. Raket dihayun dari belakang untuk menghantar bulu tangkis kembali kepada gelanggang lawan. Bulu tangkis biasanya, untuk pukulan hadapan dan juga pukulan kilas, biasanya akan dipukul ke arah garisan sisi tanpa menyilang gelanggang. Jadi kalau kamu berada di sebelah kanan, kamu akan menghantar kepada gelanggang pihak lawan yang bertentangan dengan kamu ke garisan sisi. Garisan tepi lah, garisan sisi. Tadi dah nampak kan? Pukulan hadapan, pukulan kilas. Macam mana nak pegang raket? Boleh lihat gambar raja yang diberikan. Untuk gelanggang pukulan kilas ni, lihat bulu tangkis ke sana, maknanya ini cara pegang raket dia. Tangan dikilas. Boleh, gelanggang pukulan kilas. Maksudnya dua-dua ni adalah contoh untuk gelanggang kilas. 2 kod yang belakang ni, gelanggang ni untuk pukulan hadapan. Boleh. Seterusnya, pukulan lob. Pukulan lob ni, layangan tinggi bulu tangkis dan menjunam ke garisan belakang gelanggang lawan. Kenapa bagi pukulan lob ni? 1, untuk pemain melakukannya untuk bergerak ke kawasan tengah dalam gelanggang untuk bersedia. Kita panggil pukulan lob ni sebagai pukulan bertahan dari garisan belakang gelanggang ataupun berhampiran dengan jaring. Maksudnya bila pihak lawan menghantar bola, melakukan pukulan, bagaimana nak membalas pukulan tersebut adalah pukulan lob. Sebab kamu kena bertahan
Dari mana posisinya? Daripada garisan belakang dan juga ataupun berhampiran dengan jaring. Cara nak buat pukulan lob biasanya dengan pukulan hadapan dan juga pukulan kilas. Ini gambarannya. Kalau pukulan hadapan, nampak bulu tangkis ni ke sini. Kalau untuk gelanggang pukulan lob kilas, tangan ni dikilas bulu tangkis ke pihak sana. Okey, pukulan lob ni juga ada dua cara. Kalau belakang gelanggang, raket perlu dipegang atas paras kepala sambil bergerak ke arah bulu tangkis. Nak buat pukulan lob, biasanya bila menggunakan lob hadapan, raket berada di atas paras kepala. Kalau nak buat lob kilas, raket dipegang di atas paras bahu. Bukan dominan semasa bergerak dan memukul bulu tangkis pada posisi tinggi di atas kepala. Tapi kalau nak buat lob hadapan dan lob kilas di kawasan berhampiran jaring, raket dipegang di bahagian hadapan badan dengan kepala raket lebih rendah daripada pergelangan tangan. Inilah contohnya bila nak bertahan semasa kita berada berhampiran dengan jaring. Baiklah. Pukulan junam ataupun drop shot merupakan salah satu pukulan yang boleh mengelirukan pihak lawan, membuatkan bulu tangkis mendarat berhampiran dengan jaring. Pihak lawan akan hilang keseimbangan dan pukulan junam akan memberi peluang untuk anda menyerang bahagian tengah atau bahagian belakang gelanggang. Ini contoh gambarnya lah. Pukulan drop shot dilakukan. Seterusnya smash ataupun pukulan maut sangat berkesan untuk mematikan sesuatu rally. Smash ni akan memaksa pihak lawan untuk membuat hantaran balik yang lemah. Bulu tangkis akan melayang laju dan menjunam ke dalam gelanggang lawan. Ini akan menyukarkan pihak lawan untuk mengembalikan bulu tangkis. Pergerakan raket semasa melakukan smash adalah sama seperti pukulan lob dan junam dari bahagian belakang gelanggang. Ini contoh perlakuan smash. Memerlukan gerakan tangan yang pantas. Baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih.